Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, menjadikan kita seorang yang lebih bersyukur, lebih kuat, lebih menghargai erti kehidupan dan kemudahan yang Tuhan telah berikan untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Kerana ilmu ini merupakan petanda kepada ketinggian maqam atau kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan telah mengangkat martabat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan juga orang-orang yang berilmu beberapa darjat yang tinggi. Jadi tidak ada ruginya untuk kita terus terlibat dalam usaha-usaha untuk mendalami ilmu, insya-Allah. Lebih-lebih lagi ilmu yang dibicarakan, yang disyarahkan, yang diterangkan oleh ilmuwan-ilmuwan besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti mana yang kita sedang baca sekarang. Kita sedang membaca kitab Al-Ilm, kitab tentang ilmu, yang merupakan bab pertama atau buku pertama dari kitab besar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dan kita sedang berbicara tentang pembahagian-pembahagian ilmu, dan bahagian yang sedang kita bicarakan ialah tentang ilmu fardu kifayah. Kita dah sampai ke muka surat 102 dalam kitab kita ini. Kita telah berbicara tentang satu ilmu. Imam Al-Ghazali ditanya tentang dua jenis ilmu yang amat masyhur pada zaman beliau. Yang pertama, ilmu kalam. Kita dah bicara pada pertemuan yang lalu apa itu ilmu kalam. Ringkasnya, ilmu kalam itu ialah ilmu untuk menjelaskan dengan lebih mendalam hujah-hujah dan dalil-dalil yang memperkukuhkan akidah kita. Akidah kita itu tak banyak, simple aja. Apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menyebut tentang rukun iman, itulah sebenarnya asas akidah kita. Tetapi walaupun akidah itu nampak simple, 6 itu sahaja, tetapi dalam menghuraikannya, dalam mempertahankannya, dalam menjawab cabaran-cabaran yang datang untuk merosakkan
atau mengelirukan akidah itu, ulama-ulama Islam panjang perbicaraannya. Dan bicara mengenai dalil yang panjang itulah menjadi satu ilmu yang dipanggil ilmu kalam. Tetapi seperti yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, ilmu kalam itu yang asasnya itu penting. Tapi kalau dah terlampau detail, lebih-lebih lagi kalau dah melibatkan perdebatan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain, itu sudah, kata Imam Al-Ghazali, sampai ke tahap kadang-kadang dia jadi bid'ah, dia jadi penambahan-penambahan yang tidak perlu sebenarnya. Sebab itu jangan kita terlibat dan sibuk dengan hal-hal perdebatan yang tidak berkesudahan. Balik-balik kepada asasnya itu, asas akidahnya itu apa. Dan kalau ada keperluan, barulah kita pertahankan akidah itu dengan dalil dan hujjah. Jadi sebab itulah ilmu kalam itu, kata Imam Al-Ghazali, dari segi kedudukannya dan statusnya ialah fardu kifayah. Maknanya kalau ada keperluan, kena ada orang yang mampu untuk mempertahankan, berhujjah, menggunakan dalil yang kuat untuk mempertahankan akidah. Tapi kalau tak ada keperluan, jangan sibuk nak bicara tentang hujah dan dalil, takut nanti dia hanya mengelirukan saja, kan? Contohnya kalau orang yang duduk kat kampung misalnya, kan, dia datang pergi surau tiap-tiap hari semayang, balik rumah, tak pernahlah diganggu oleh hujah-hujah yang hebat-hebat, intelektual ke apa semua, sebab dia duduk di kampung aja. Dia bukan duduk di universiti ataupun di bandar. Jadi janganlah kita pergi ke kampung tu kita duduk cerita tentang, wah ini ada hujah Mu'tazilah begini, hujah Jabariyah begini, hujah Qadariyah begini. Pening makcik tu atau pakcik tu. Dan dia tak perlukan pun. Dia hanya perlu pergi solat dan dia tahu basic asas akidah, sudah cukup. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, Rasul, percaya kepada hari akhirat. Kalau dia keliru, baru kita datangkan hujah. Kan? Sebab hari ni orang kampung pun keliru juga. Sebab kampung hari ni pun masuk juga internetnya, masuk juga YouTube-nya. Tapi maksud saya tadi, orang yang begitulah, orang yang kita rasa dia tak perlu pun hujah-hujah yang mendalam, jangan kita sibuk menjelaskan dekat dia pendetailan tu, perincian hujah-hujah. Kita takut elok-elok dia yakin, dia jadi tak yakin nanti. Kan, elok-elok makcik tu dah okey dah, tiba-tiba dia dah jadi liberal pula, sebab dia dengar macam-macam hujah, hujah sana, hujah sini. Makcik tu pun dah semacam dah dia punya keyakinan dia. Tak. Senangnya jangan. Tapi kalau anak-anak kita yang belajar kat universiti misalnya, itu penting. Sebab anak-anak ni macam-macam, yang pandai-pandai ni, dia mendengar macam-macam hujah. Tahap begitu kita perlu ikut keperluan lah. Kalau kita tengok dia dah mula bercampur dengan macam-macam grup misalnya, itu kita kena perhatikan. Kita kena sentiasa bertanya, kita kena sentiasa berbahas dengan mereka, dan kalau keliru kena dihuraikan. Itu maksud ilmu kalam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Okey. Hari ini kita bergerak pada satu lagi ilmu yang ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, iaitu ilmu falsafah. Ilmu falsafah. Ilmu falsafah ini apa? Ditanya kepada Imam Al-Ghazali. Okey, Imam Al-Ghazali nak huraikan. Adapun falsafah, kata Imam Al-Ghazali, maka tidaklah ia suatu ilmu yang berdiri sendiri, akan tetapi dia terdiri daripada 4 bahagian. Ilmu falsafah itu dia bukan satu ilmu yang satu, tetapi dia sebenarnya gabungan kepada beberapa ilmu-ilmu yang pecahan, dan pecahan ilmu itu ada 4. Apa dia 4 bidang penting ilmu falsafah itu? Ini ilmu falsafah pada zaman Imam Al-Ghazali. Zaman ni pun lebih kurang juga, sebab ilmu falsafah ni dia punya sumber dia asalnya daripada Yunani, daripada Greek. Lama, umurnya lama. Jadi dia tak banyak berubah lah. Tapi cuma hari ni mungkin dia lebih banyak dia punya cabangan-cabangan ilmu falsafah. Tapi yang asasnya
Kata Imam Ghazali ada 4. Yang pertama yang dipanggil ilmu ukur dan ilmu berhitung. Apa dia ilmu ukur dan ilmu berhitung? Kalau hari ini dia pelik sikit lah. Tapi kalau saya sebut ilmu geometri dan ilmu mathematics, baru klik barulah kita tahu. Oh okey, matematik tahu, geometri pun tahu. Itulah dia ilmu ukur dan ilmu berhitung. Maknanya antara cabang utama ilmu falsafah itu adalah geometry and mathematics. Pelik sikit kan? Sebab hari ini anak-anak kita belajar matematik, tapi tak ada pula kita kata dia belajar falsafah. Kan? Tapi sebenarnya matematik itu adalah cabangan kepada falsafah. Sebab itu ilmu falsafah dulu, pada zaman pertengahan dulu, zaman Imam Al-Ghazali abad ke-10, ke-11, Ibn Sina, zaman Ibn Sina, Al-Farabi dulu, ilmu falsafah ni merupakan, dia panggil the mother of all sciences. Ibu kepada semua ilmu. Sebab apa? Sebab dalam ilmu falsafah itulah terpecahnya macam-macam ilmu, termasuklah matematik, termasuklah geometri, termasuklah nanti beberapa ilmu yang akan kita sebutkan. Dan hampir merangkum semua ilmu sebenarnya, ilmu falsafah itu. Economics pun masuk sebahagian daripada falsafah. Bahasa pun menjadi sebahagian pada ilmu falsafah dan lain-lain. Tapi ini yang besar, ilmu geometri dan ilmu matematik, ilmu ukur dan ilmu berhitung. Keduanya, apa hukum dia belajar ilmu matematik dan ilmu geometri ini? Kedua-duanya kata Imam Al-Ghazali mubah. Mubah ni maksudnya harus. Tak ada masalah. Siapa nak belajar ilmu matematik dan geometri, silakan. Sebagaimana yang telah diterangkan. Dan tidak dilarang kedua ilmu itu kecuali, ada juga kecuali dia, kecuali orang yang ditakuti akan melampaui kepada ilmu yang tercela. Ada juga bahayanya ilmu matematik dan geometri ni, kata Imam Al-Ghazali. Bahayanya apa? Bahayanya apabila ilmu matematik dan geometri itu dipelajari secara khusus tanpa menghubungkannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita belajar dia per se, secara independen. Takut nanti apa? Bila dah belajar matematik dan geometri itu secara khusus tanpa mengaitkan dengan, sebagai orang Islam misalnya, dengan akidah, dengan syariah dan lain-lain lagi, maka matematik dan geometri itulah yang dijadikan sebagai benar-benar penerang kepada hakikat kewujudan. Itu dah jadi sekular lah. Sebab itu penting, kata Imam Al-Ghazali, kecuali orang-orang yang ditakuti akan melampaui kepada ilmu yang tercela. Katanya lagi, kebanyakan orang-orang yang bergiat dalam lapangan ilmu yang dua ini, geometri dan mathematics, lalu keluar kepada bid'ah. Maknanya terdapat orang-orang zaman beliau yang belajar ilmu matematik dan geometri, sehingga kedua-dua ilmu itu membawa mereka kepada penambahan-penambahan yang akhirnya tidak selari dengan agama, akidah dan syariah. Dari itu, orang yang lemah harus dijaga dari kedua ilmu itu. Maknanya orang yang mungkin tidak kuat akidahnya, terus saja belajar matematik dan geometri, dan akhirnya mungkin terlalu terpengaruh dengan teori-teori yang ada dalam kedua ilmu ini, sehingga dia gagal untuk mengaitkan dua ilmu ini dengan kerangka besar agamanya, maka dia ditakuti dan dibimbangi akan terjerumus dalam kesesatan. Jangan main-main. Ini kita okey je kan, anak-anak belajar matematik, belajar geometri. Sebab apa? Sebab zaman itu geometri dan matematik adalah sebahagian daripada falsafah, dan sebahagian daripada perbahasan-perbahasan geometri dan matematik itu juga
punya kaitan dengan metafizik, dengan hakikat-hakikat yang lebih tinggi yang kadang-kala tidak selari dengan akidah. Hari ini matematik dan geometri itu dia sudah menjadi begitu pragmatik sifatnya, praktikal. Dia hanya bincang tentang benda-benda untuk mengira, untuk mengukur sahaja, tetapi tidak ada kaitan dengan perkara-perkara yang lebih tinggi. Jadi mungkin dia lebih selamat. Tapi satu ketika dulu dua ilmu ini dia punya bahayanya. Malah hari ini pun saya rasa kalau anak-anak kita dia terus sahaja belajar ilmu-ilmu matematik ke sains ke apa semua tanpa diajar di masa yang sama akidah, tidak mustahil mereka juga akan terbawa-bawa dan mungkin juga akan terpengaruh dengan teori-teori yang bersifat sekular hari ini. Sebab itu penting universiti kita misalnya, hatta sekolah kita yang Muslim ini, kita kena seimbangkan ilmu mereka. Sebab matematik, geometri ini fardu kifayah. Tapi sebagai Muslim, anak-anak kita ni dia kena ada fardu ain tu dengan kuat. Sebab fardu ain ni akidahnya, syariahnya, ini yang akan pandu mereka kalau mereka buat geometri ke matematik ke apa semua. Sebab ilmu-ilmu ni semuanya sepatutnya memperkukuh dan membantu memperkuatkan akidah. Kan? Bila dia kira bahawa setiap benda ni ada dia punya ukuran dia, dan ukuran ni cukup sistematik. Kan? Dalam geometri misalnya dia semua kena seimbang, kena ada simetri dia nak buat bangunan ni kan. Kalau tak betul dia punya ukuran geometrinya itu, silap-silap boleh runtuh bangunan. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tidak kaitkan dengan ketuhanan dan akidah, dia akan rasa bahawa that is part of nature. Oh, hebat. Nature ni cukup hebat. Tapi nature ni siapa yang buat? Kan? Alam tabi'i ni siapa yang buat? Kembali kepada penciptanya. Tetapi kalau tak belajar akidah, macam mana dia nak hubungkan kehebatan alam yang cukup tersusun ini dari segi geometrinya dengan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita maksudkan, dia mesti dipandu. Belajar matematik ke geometri ke sains ke fizik ke, akidahnya itu kena kuat. Barulah geometri ke sains ke fiziksnya itu akan membantu memperkukuhkan akidahnya. Sebab itu orang barat yang sekular, mereka mendalam ilmu matematik ke sains ke apa semua, tapi lebih jauh daripada Tuhan. Ilmu-ilmu itu semua membawa mereka lebih jauh dari Tuhan. Mereka lebih kagum dengan alam yang tidak bertuhan, dan mereka mungkin kagum dengan akal dan diri mereka sendiri. Okey. Itu maksudnya. Dari itu, orang yang lemah harus dijaga dari kedua ilmu itu, bukan kerana ain keduanya, bukan kerana ilmu itu per se. Sebagaimana yang dijaga anak kecil dari tepi sungai kerana takut jatuh ke dalam sungai. Macam anak-anak lah. Main kat tepi sungai itu, kalau okey tak ada masalah. Tapi kalau tak dijaga, tak dipantau, kemungkinan dia akan terjatuh. Belajar matematik, belajar geometri, tapi kalau tak ada yang mengikat apa yang mereka pelajari itu dengan agama, takut nanti dia akan terjatuh ke dalam dunia sekular, dunia yang kufur, yang tidak bertuhan. Kenapa? Kerana hari ini ilmu-ilmu yang kita sebutkan ini, dia punya kiblat, dia punya neraca, dia punya imam-imam besarnya semua di barat. Kita tak belajar matematik, geometri ini dari Al-Khawarizmi. Walaupun Al-Khawarizmi ini antara pakar dalam bidang matematik. Algoritm tu ambil daripada nama Al-Khawarizmi.
Tapi kita tak tahu kan, belajar algoritma ke apa anak-anak kita lah, belajar matematik kita dulu pun kita tak pernah tahu bahawa ilmu-ilmu itu sebenarnya ada tokoh-tokoh Islam yang mempelopori ilmu-ilmu tersebut, dan Barat pun banyak ambil daripada tokoh-tokoh Islam ni. Tapi kita dah tak nampak dah susu galuh ilmu itu dari ulama-ulama Islam, tapi kita hanya nampak dari buku-buku moden yang datang dari Barat. Dan sebagaimana dijaga orang baru masuk Islam daripada bercampur baur dengan orang-orang kafir. Kan? Anak-anak ni dia baru je memahami Islam. Tapi kalau tak dijaga ilmu mereka, dan mereka itu lebih banyak belajar dari orang-orang yang bukan Islam, kita takut nanti dia akan banyak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak Islam tersebut. Kerana ditakuti membahayakan kepadanya. Sedangkan orang yang kuat tidak akan tertarik kepada bercampur dengan mereka. Tapi kalau akidahnya kuat, dah jelas dia punya world view-nya jelas, pandangan alam Islamnya jelas, taklah kita takut. Sebab itu sepatutnya sistem pendidikan kita ni, dia kena selesai dulu bab-bab fardu ain ni. Bab akidahnya kuat apa semua, barulah pergi ke bidang-bidang fardu kifayah. Tak tahulah sistem pendidikan kita ni macam tu ke tidak. Kan? Macam tu ke tidak. Yang pasti sekolah rendah ya ada kafar di sebelah petang. Pagi sekolah kebangsaan, petang belajar agama. Sekolah menengah? Tak ada dah. Tak ada, tak wajib dah. Universiti lagi tak ada. Kalau dia dah belajar ilmu sains misalnya, dia dah menumpukan pada itu sahaja. Siapa dia nak ajar akidah dia? Siapa dia nak tengok akidahnya? Beberapa universiti mungkin dah ke arah Islamisasi, macam UIA misalnya. Kalau ada anak-anak yang belajar kat UIA, walaupun dia ambil engineering, dia tetap akan kena belajar Islami akidah. Sebab saya mengajar dulu di UIA. Dia tetap akan belajar akhlak, ilmu akhlak Islam. Dia akan tetap belajar Islamic civilization. Jadi ilmu-ilmu inilah yang akan mengikat ilmu engineering mereka ke ilmu sains mereka itu, supaya tidak lari jauh. Masih ada dia punya sauh dia tu yang akan mengikat. Universiti lain saya tak pasti. Kalau swasta lagi susah. Mungkin tak ada langsung. Adalah mungkin pensyarah marah kat saya pula. Ada, dia kata titas ada, titas dulu. Tapi titas ni bukan mengajar akidah. Titas ni sekadar belajar sejarah saja. Tak sama. Okey? Itu yang pertama. Ilmu falsafah bahagian yang pertama ialah geometri dan matematik, ya. Yang kedua, bahagian ilmu falsafah ni ialah ilmu mantik. Ilmu mantik. Ilmu mantik ni pun tak berapa nak dengar hari ni, ya. Apa dia ilmu mantik? Ilmu logik. Ilmu logik. Ilmu logik ini ilmu apa? Iaitu ilmu yang membahas cara membuat dalil dan syarat-syaratnya, membuat batas dalil dan syaratnya, dan keduanya itu masuk ke dalam ilmu kalam. Yang ilmu kalam yang kita sebutkan tadi tu, yang mengajar akidah tu, sebenarnya dalam ilmu kalam tu sudah ada perbahasan tentang ilmu mantik. Ilmu mantik ni hari ni tak dipelajari secara tersendiri. Tak ada kan, dekat sekolah pun tak belajar ilmu mantik, kecuali siapa yang ambil STP, Usuluddin, STP, akan ada satu subjek ilmu mantik. Dulu dalam tradisi keilmuan Islam dahulu, termasuk di pondok-pondok, di madrasah, di pesantren, ilmu mantik ni menjadi ilmu wajib. Termasuk orang-orang yang nak jadi ustaz, nak belajar fiqah ke, nak belajar syariah ke, nak belajar usuluddin ke, dia kena belajar ilmu mantik. Dan kata Imam Al-Ghazali, sesiapa yang tidak belajar ilmu mantik dan dia menjadi faqih, maka dia tidak akan menjadi faqih yang baik. Sebab apa? Sebab ilmu mantik ni dia mengajar kita cara berfikir yang betul. Saya punya
master thesis di ISTEC dulu tentang mantik. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ilmu mantik ini dia ajar, saya bagi contoh ilmu mantik ni dia ajar dua benda penting. Yang pertama, ilmu mantik ni dia ajar cara kita nak tasawurkan sesuatu perkara. Tasawur ni maknanya nak conceptualize sesuatu perkara. Macam mana cara kita menggambarkan satu-satu perkara dalam kepala kita? Ilmu mantik akan ajar dengan cara mentaarifkannya dengan betul. Mentaarifkan, definition. Kalau kita tahu macam mana nak mentaarifkan sesuatu, sebenarnya kita sudah mempunyai kekuatan mantik. Salah satu daripada elemen mantik. Macam mana cara nak mentaarifkan sesuatu? Saya bagi contoh. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa itu manusia? Apa itu manusia? Boleh jawab tak? Senang je soalan dia, tapi nak jawab susah. Apa itu manusia? Susah nak dengar jawapan, jauh sangat saya jawabkanlah. Katalah kalau ada yang kata manusia adalah makhluk yang berkaki dua. Katakanlah ada yang jawab macam tu. Manusia adalah makhluk yang berkaki dua. Dalam mantik itu tak tepat. Ta'arifannya itu tak tepat. Sebab kalau kita kata manusia adalah makhluk yang berkaki dua, ayam pun jadi manusia. Ayam pun jadi manusia, itik pun jadi manusia. Sebab itik pun makhluk yang berkaki dua. Ayam pun makhluk yang berkaki dua. Jadi ta'rifan itu tidak tepat. Boleh Ji? Ada soalan ke apa tu? Okey Jadi apa dia takrif yang tepat untuk manusia? Apa itu manusia? Untuk mentakrifkan manusia atau apa sahaja takrifan dengan betul, dia kena ada syarat dia. Dia kena ada yang dipanggil al-jins dengan al-fasl. Ini kita belajar mantik sikit malam ni Al-jinsu dengan al-fasl. Al-jinsu tu genus dalam bahasa Inggerisnya. Al-fasl tu differentiate. Apa dia genus ni? Manusia itu masuk dalam bawah kategori apa? Al-fasl ni apa dia yang membezakan manusia dengan spesies yang lain dalam kategori itu? Kalau kita dapat kenal pasti dua itu, barulah takrifan kita itu tepat. Jadi para ahli ilmuwan dulu, ahli falsafah juga, mereka mengajar kita. Dia kata kalau kita nak takrifkan manusia dengan betul, cari dia punya klasifikasinya, jenis dia. Jenis, bahasa Melayu kata jenis lah. Jenisnya itu apa? Manusia ni jenis apa? Makhluk ni tak boleh. Makhluk ni terlalu luas. Jadi yang lebih kecil, manusia itu adalah hidupan. Dia masuk bawah kategori benda yang hidup. Tak adalah luas sangat. Kalau makhluk ni, batu pun makhluk juga. Tapi kalau hidupan tu kan dia tak banyak dah dalam kategori hidupan. Tetapi hidupan tu kan banyak benda yang hidup. Apa dia yang membezakan manusia dengan benda-benda hidup yang lain? Akalnya. Sebab manusia sahaja dalam hidupan ni yang ada akal. Haiwan tak ada akal. Pokok-pokok walaupun hidup tapi tidak ada akal. Jadi takrifan manusia yang tepat ialah al-insanu hayawanun natiq. Itu dia punya takrifan. Man is a rational animal. Manusia itu adalah hidupan yang berfikir. Itu paling tepat. Sebab apa? Sebab dia punya al-jinsunya betul, jenisnya betul, al-jinasnya betul, dan dia punya al-fasl, dia punya diferensia. Sesuatu yang differentiate manusia dengan yang lain itu pun tepat, iaitu akal. Jadi takrifan yang betul kepada manusia ialah manusia adalah hidupan yang berfikir. Itu tidak ada orang boleh tolak takrifan tersebut. Tepat. Dia jami' wa mani'. Dalam ilmu fiqh pun dia ajar. Kalau nak buat takrif, dia mesti jami' wa mani'. Dia mesti inclusive at the same time exclusive.
Dia mesti masuk semua benda yang perlu masuk, dia kena keluar benda yang perlu keluar. Jadi kalau kita kata manusia itu adalah hayawan, hayawan tu bukan binatang. Hayawan ni ialah benda yang hidup. Zu al-hayah, benda yang hidup. Dalam kalangan benda yang hidup, manusia itu adalah yang berfikir. Okey? Apalah belajar mantik dekat masjid ni kan. Pening kepala saya. Tapi itulah nak berfikir, cara berfikir yang betul. Kalau kita takrifan tak betul, itu yang orang berdebat tak habis-habis tu. Sebab ulama-ulama kita dulu ajar, siapa nak berdebat, dia mesti bermula dengan takrif. You have to define your terms. Kita nak debat pasal apa? Katalah nak debat pasal baru ni sibuk pasal tarikat kan. Pasal tarikat sesat ke tidak? Janganlah terus berdebat. Takrifkan dulu tarikat itu apa. Tarikat itu apa? Tasawuf itu apa? Sama tak tasawuf dengan tarikat? Barulah kalau boleh bersetuju dengan apa itu tariqah, then we move. Dah bersetuju boleh. Okey, tarikat mana pula yang betul, tarikat mana yang salah. Barulah perdebatan tu tersusun. Ini belum apa-apa dah. Oh, ni tak betul, ni sesat, ni kafir, ni apa? Yang orang ni pula pertahankan. Lama-lama macam itik dengan ayam Dua-dua bercakap sendiri tanpa ada persetujuan. Sebab itu ulama-ulama kita ajar dulu kalau nak bahas apa-apa termasuk dalam fiqh, ta'rif dulu. Cuba buka mana-mana kitab fiqh, dia akan bermula dengan ta'rifan. Supaya bila kita setuju tentang takrif sesuatu, then only kita boleh bincang lebih lanjut. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Okey? Itu takrif. Satu lagi yang diajar dalam mantik ialah pendalilan. Macam mana nak memberi dalil dengan betul. Ini pun sama juga. Yang keliru hari ini ialah dia punya dalil, cara dia berhujah tu tak betul. Dalam logik diajar, dalam mantik diajar bahawa setiap dalil itu dia kena bermula dengan premis satu, premis dua, natijah, dia punya kesimpulan. Dalam bahasa Arab dia punya muqaddimah satu, muqaddimah dua, natijah. Kena susun betul-betul. Kalau tidak, sekali lagi perdebatan akan sia-sia sahaja. Saya bagi contoh. Macam mana orang berhujah dari segi pendalilan. Katakan saya nak berhujah, nak mengatakan orang yang datang dekat masjid Taman Tun ni semua orang yang hebat-hebat. Macam mana saya nak berhujah? Saya akan kata macam ni. Semua orang yang datang ke masjid At-Taqwa adalah orang-orang yang bijaksana. Itu satu, muqaddimah satu. Muqaddimah dua, saya datang ke masjid At-Taqwa. Apa kesimpulan dia? Boleh tak buat kesimpulan? Saya ulang sekali lagi. Muqaddimah pertama, semua orang yang datang belajar ke masjid At-Taqwa adalah orang-orang yang bijaksana. Yang kedua, saya pergi ke Masjid Taqwa untuk belajar. Kesimpulan dia, saya adalah orang yang bijaksana. Sebab saya termasuk dalam kategori yang datang ke Masjid Taqwa yang bijaksana, yang premis pertama tadi. Itu betul cara berhujah. Dia panggil deductive argument. Maknanya 1, 2, 3. Semua orang yang pergi Masjid Taqwa belajar, orang yang pandai. Saya pergi ke Masjid Taqwa untuk belajar, maka saya orang yang pandai. Itu paling simple hujahan yang paling tapi ada 84 mod dia. Mod hujahan yang diajar dalam mantik. Itu pun sebenarnya satu ilmu yang tidak ada pada hari ini. Sebab itulah orang ramai berdebat, bergaduh. Tapi kalau kita tengok cara hujahan dia tu ada yang tak betul. Kan, ada yang tak betul. Sebab tak belajar mantik. Tak belajar mantik.
Okey? Cukuplah tu. Nanti habis pula masa pasal mantik saja. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, termasuk dalam bidang falsafah ialah ilmu ketuhanan. Jadi falsafah ini juga berbicara tentang hal-hal ketuhanan ataupun dipanggil ilahiyat. Dalam hal ketuhanan ini, ilmu itu membahaskan tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan ini juga, kata Imam Al-Ghazali, termasuk dalam perbahasan ilmu kalam. Para ahli falsafah, kata Imam Al-Ghazali, tidak menyendiri mengenai ilmu ketuhanan dengan bentuk sesuatu ilmu yang lain. Tetapi mereka menyendiri dengan bentuk aliran-aliran atau mazhab-mazhab. Sebahagian daripadanya adalah kufur dan sebahagian daripadanya adalah bid'ah. Apa maksud Imam Ghazali? Ilmu falsafah ini pada zaman Imam Ghazali, mereka ini asalnya bukanlah datang dari ilmu agama. Dia sekadar ilmu rasional. Tetapi disebabkan saya katakan tadi bahawa ilmu falsafah ni dia nak bicara semua benda, dia mother of all sciences, maka mereka juga sebahagian ahli falsafah itu cuba berbicara tentang ketuhanan. Dia panggil ilmu metafizik. Tetapi dalam membahaskan ketuhanan dalam ilmu falsafah itu, kata Imam Ghazali, ramai yang akhirnya tersesat. Pada zaman Imam Ghazali ni abad ke-12 sebab dia meninggal dunia tahun 1111. Pada ketika itu ilmu falsafah ni berkembang cukup pesat. Sebab apa? Sebab 100 tahun sebelum Imam Ghazali itu ada tokoh-tokoh macam Ibn Sina, macam Al-Farabi dan Al-Kindi. Mereka ini adalah tokoh-tokoh ahli falsafah dalam Islam yang mengambil ilmu-ilmu yang datang dari Yunani, dari Greek, khususnya daripada tokoh-tokoh macam Aristotle, macam Plato, dan diterjemahkan kitab-kitab Plato, Aristotle ni termasuk dalam hal-hal metafizik dan dihuraikan, dia buat syarah, dia buat komentari. Dan huraian-huraian itulah yang akhirnya mengelirukan masyarakat Islam sampailah kepada zaman Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dia ada satu kitab yang bertajuk Maqasid Al-Falasifah dan Tahafud Al-Falasifah. Ada dua kitab yang Imam Ghazali tulis untuk rad, dia panggil refute, untuk menjawab pandangan-pandangan yang sesat dalam falsafah Yunani ini, yang dibawa oleh orang macam Ibn Sina dan Al-Farabi. Ada 3 perkara yang ahli falsafah cuba bercakap tentang Tuhan tetapi sesat, kata Imam Ghazali. Apa dia? Perbahasan ni siapa yang belajar pemikiran Islam, tamadun Islam, dia pernahlah mungkin sampai kepada perbincangan tentang Imam Ghazali menjawab ataupun memperdebatkan Ibn Sina dan Al-Farabi. Ada 3 benda dia kata yang Ibn Sina dan Al-Farabi bawa ni, kata Imam Ghazali, menyeleweng daripada Islam. Pertama, ahli-ahli falsafah ni cuba mengatakan bahawa dia kata alam ini kekal. Alam ni qadim, dia kata. Alam ini qadim. Alam ni ialah apa yang selain bertuhan. Alam, kata ahli-ahli falsafah macam Ibn Sina dan Al-Farabi, dia kata alam ini sifatnya qadim ataupun kekal. Yang ini, kata Imam Ghazali, kita tak boleh terima. Tuan-tuan mungkin bertanya, macam mana dia orang boleh sampai pada kesimpulan alam ini qadim? Sedangkan yang kita belajar dalam akidah, yang qadim itu Allah kan? Qidam. Tuhan yang bersifat qidam. Alam ini tidak qidam, tidak kekal. Tapi dia ada hujah dia. Macam mana Ibn Sina boleh sampai bahawa alam ini qadim? Saya bagi ringkas je. Hujah Ibn Sina ialah dia kata alam ini qadim sebab alam ni datang dari Tuhan. Dan alam ni datang daripada iradah Tuhan. Dan iradah Tuhan ni qadim sebab
dia merupakan sebahagian daripada sifat Tuhan, kan? Ini pun pening juga. Tak apalah, apa yang tak pening kalau macam tu? Kenalah sekali-sekala pening, kan? Kalaulah kata Ibn Sina, Tuhan yang mentakdirkan, menghendakkan alam ini wujud, dan kehendak Tuhan itu qidam, qadim, kekal, maka dah pasti apa yang keluar daripada kehendak Tuhan itu juga kekal. Nampak tak dia punya logik dia? Tak nampak pun tak apa, buat nampaklah. Kena pakai mantik lah. Tadi baru saya ajar mantik, sekarang ni saya nak gunakan mantik tu dalam falsafah. Kata Ibn Sina, kalaulah alam ni datang dari Tuhan, kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu sebahagian bersifat Tuhan, dia kekal, maka dah pasti benda yang keluar daripada benda yang kekal juga kekal. Kata Imam Ghazali tak boleh tu, tak boleh pakai. Kalau macam tu, dia dah banyaklah benda yang kekal. Dia panggil ta'adud al-qudama. Itu kufur. Yang kekal hanya Tuhan. Walaupun Tuhan mencipta alam, alam itu tidak kekal. Sebab Tuhan menjadikan alam ni dalam masa, ada permulaan dan ada pengakhiran, kan? Alam ini dicipta dan akan binasa. Tuhan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sebab itu kita qidam dan baqa. Tuhan itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Panjanglah perbincangan itu, panjang. Tapi ini satu kesesatan yang dibawa oleh falsafah, kata Imam Ghazali. Kesesatan kedua, dah nak habis dah. Tak boleh nak sambung. Tak apa, kita panjang. Kita punya perbahasan panjang. Lagi 2 minggu kita bicara lagi. Sambungan kepada ilmu falsafah, khususnya ilmu ilahiyat, ilmu ketuhanan. Tetapi sebahagian ajaran-ajaran falsafah tentang ketuhanan itu bermasalah, dan Imam Al-Ghazali menulis satu kitab untuk menjawab hal-hal ini. Paling kurang kita dapat faham dia punya beberapa asas pun dah cukup. Dan jangan ingat benda ni, ni benda lama ni, Imam Ghazali dulu. Tidak. Sebab hujah-hujah yang sama dibawa hari ini oleh golongan sekular, oleh golongan sains, oleh orang-orang sains barat untuk menafikan wujudnya Tuhan dan mengatakan alam ini yang sebenarnya wujud dan kekal. Okey, nanti kita sambung. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.